Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-qail afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-qail khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Terima kasih tuan-tuan puan-puan yang sudi untuk mengikuti Kompas Surah An-Naml, Surah Semut yang akan saya kongsikan dengan anda sekarang insya-Allah. Ringkasan, sinopsis, munasabah serta tema Surah An-Naml lebih kurang dalam 20 kepada 30 minit insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Surah An-Naml adalah surah yang ke-27 di dalam Al-Quran dan surah ini terletak selepas surah Asy-Syu'ara dan sebelum surah Al-Qasas. Dan surah ini lebih kurang 8 muka surat lebih, iaitu lebih kurang pada halaman 377 hingga 385 dan mengandungi 93 ayat. Apakah tema surah ini? Para alim ulama kita merumuskan daripada ayat satu lagi, di mana ia adalah ayat yang bermula dengan Tasin, yang berarti Al-Imam As-Suyuti rahimahullah menyatakan apabila surah, iaitu ada 29 surah di dalam Al-Quran bermula dengan huruf-huruf muqatta'ah, iaitu huruf-huruf yang tidak boleh dibentuk, yang tidak boleh membentuk perkataan, perlu dibaca secara terpisah-pisah. Lalu ia sebenarnya memberikan isyarat Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam surah ini tentang keagungan, kemuliaan dan ketinggian Al-Quran. Jadi surah ini kalau kita perhatikan, ia adalah mengenai kehebatan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Apa akan berlaku sekiranya seseorang itu berinteraksi dengan ayat-ayat Allah, dengan kalam Allah, dengan kitab Allah, dengan Al-Quran. Surah ini tuan-tuan bermula dengan ayat yang pertama, Tasin, tilka ayatul Qur'ani wa kitabim mubin, hudan wa busyra lil mu'minin. Sadaqallahul azim. Tasin, itulah ayat-ayat Al-Quran dan kitab yang memperjelaskan petunjuk dan berita gembira kepada orang-orang yang beriman. Ayat 1 dan ayat 2 ini merumuskan apakah penegasan daripada surah Semut ini tuan-tuan. Lihat kepada ayat yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memotivasikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahawasanya tugas kamu wahai Rasul untuk terus menyampaikan ayat-ayat Allah ini, yang mana ayat-ayat ini terbentuk daripada huruf-huruf seperti huruf Ta, huruf Sin, dan apabila ia adalah huruf yang akan membentuk perkataan kalimat dan kalimat akan membentuk ayat dan ayat akan membentuk Al-Quran. Maka ayat yang pertama ini menegaskan kepada Rasulullah, tugas kamu hanya menyampaikan ayat-ayat ini. Bukan concern kamu manusia mendapat hidayah ataupun tidak, kerana ia bukan dalam urusan kamu. Tugas kamu hanyalah mubin, menyampaikan apa yang telah Allah Ta'ala turunkan. Perhatikan ayat yang pertama dan perhatikan ayat yang terakhir di dalam surah ini. Bagaimana kita boleh lihat awalan dan akhiran surah bertaut bagi menegaskan tema surah. Ayat 92, Bismillahirrahmanirrahim, wa an atlu al-Qur'ana faman ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dhalla faqul innama ana minal mundirin. Sadaqallahul azim. Agar engkau Muhammad terus membacakan Al-Quran, maka barang siapa mendapat petunjuk. Seperti siapa tuan-tuan? Seperti dua individu pertama di dalam surah ini, iaitu Musa alaihi salam dan Malikatus Saba alaihi salam. Kemudian waman dhalla, dan sesiapa memilih untuk terus sesat menentang hidayah daripada Rasul yang diutuskan, maka katakan sesungguhnya aku tidak lain tidak bukan hanya memberikan peringatan. Siapakah kaum yang menolak hidayah daripada Rasul? Maka anda akan temui dua lagi kisah di dalam surah ini, iaitu kisah kaum yang menolak hidayah, iaitu kaum Thamud dan kaum Lut alaihi salam. Kemudian kita perhatikan juga di dalam ayat yang
kedua, di mana Allah Subhanahu wa taala menerangkan apa yang boleh dilakukan oleh Al-Quran yang tidak boleh dilakukan oleh buku-buku biasa ini. Ia kalam Allah, bukan kalam manusia. Pertama sekali Allah Taala sebut Al-Quran akan memberikan petunjuk hudan. Hudan adalah petunjuk kepada mereka yang berada di dalam kegelapan, yang berada di dalam kebuntuan, tidak tahu bagaimana untuk meneruskan perjalanan ke destinasi atau tidak nampak destinasi. Maka hudan adalah peranan yang boleh dilakukan oleh kitab Allah, tidak boleh dilakukan oleh buku-buku yang lain. Maknanya ayat-ayat Allah akan memberikan kepada seseorang penawar, ubat, rawatan, solusi, sehingga dia merasakan persoalan yang bermain dalam fikirannya selama ini terjawab di dalam Al-Quran ini. Yang kedua adalah busyra. Busyra adalah berita gembira. Ia belum anda nampak, tetapi ia bakal berlaku yang akan menggembirakan anda. Sebab itu, di dalam ayat yang kedua, Allah menyebut kalimat busyra, dan pada ayat 63, anda akan bertemu sekali lagi dengan kalimat busyra, tetapi merujuk kepada angin. Sebab angin adalah satu perkara yang anda tidak boleh nampak, ia adalah ghaibiyat, tetapi kuasanya anda boleh merasainya. Maka Allah Ta'ala mengajar Rasulullah, berita gaib ini, berita yang menggembirakan ini, tidak lagi kamu boleh nampak, tetapi insya-Allah ia akan berlaku. Baik, saya akan huraikan hudan terlebih dahulu, dan bagaimana kalimat hudan di dalam ayat yang kedua ini menyebabkan munculnya cerita Nabi Musa, dan kalimat busyra menyebabkan munculnya cerita Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, dipaparkan di dalam surah An-Naml, kisah yang pertama yang anda akan temui adalah kisah Nabi Musa alaihi salam. Tetapi kisah Nabi Musa banyak di dalam Al-Quran. Tetapi babak Nabi Musa yang tiba-tiba membawa isterinya untuk pulang ke Mesir, di perjalanan malam hari yang penuh dengan kesejukan, baginda membawa obor. Sebelum ini Nabi Musa belum lagi Nabi, ya. Lalu tiba-tiba obornya terpadam, dan bagaimana ini adalah musibah daripada Allah. Tetapi sebenarnya musibah ini ada hikmah. Hikmahnya adalah supaya Musa menghargai apa itu erti cahaya daripada api yang Allah Ta'ala beri hanya kepada Musa untuk nampak, sedangkan isterinya tidak pun nampak. Lalu Allah Ta'ala rakamkan di dalam surah An-Naml apa yang tidak dirakamkan babak Musa di dalam surah sebelumnya Asy-Syu'ara, di mana surah Asy-Syu'ara memaparkan debat yang berlaku antara Musa dengan Fir'aun. Tetapi setiap kisah di dalam Al-Quran ada saringan daripada Allah untuk serve the purpose, untuk membantu tujuan surah itu sampai kepada pembaca. Lalu Allah Ta'ala menunjukkan bagaimana hudan, bagaimana Musa mendapat petunjuk daripada cahaya yang dia sahaja nampak kerana Allah memilih beliau untuk dia sahaja nampak. Lalu Musa menuju ke tempat yang tinggi, Musa menuju ketinggian, dan Musa akhirnya menemui cahaya berkenaan daripada api, dan cahaya itu membawanya untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah sifat orang yang mendapat petunjuk. Mereka dipilih oleh Allah untuk menaiki ke tempat yang tinggi, lalu diberikan peluang untuk memahami kalam Allah. Dan apa lagi sifat seseorang yang mendapat petunjuk? Ihdinas siratal mustaqim. Seseorang yang mendapat petunjuk, Allah Ta'ala akan hidupkan hatinya. Maka sebab itu di dalam babak Musa digambarkan bagaimana hanya Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati. Bagaimana tongkat Musa yang mati daripada pokok kayu yang mati, ranting dahan kayu pohon yang mati, dihidupkan Allah menjadi ular. Jadi hanya Allah boleh menghidupkan sesuatu yang mati, termasuk hati, dengan ayat Allah. Kemudian ada babak Musa meletakkan tangannya di dalam dadanya, kemudian dikeluarkan, lalu mengeluarkan cahaya terang benderang. Ini juga menunjukkan seseorang yang mendapat hudan daripada Allah adalah seseorang yang Allah keluarkan daripada kegelapan untuk menuju cahaya daripada Allah. Subhanallah. Kemudian kalimat busyara pula menyebabkan munculnya cerita Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Kenapa, ya? Kerana seolah-olah kisah Musa adalah kisah permulaan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengalami ketakutan, Nabi mengalami kegerunan kerana musuh-musuh bermaharajalela, kerana musuh-musuh ini ibarat Firaun yang sedang menanti Musa untuk sampai lalu dibunuh.
Sebab itu dinyatakan di dalam surah An-Naml ini, inni la yakhafu ladayyal mursalun, jangan takut wahai rasul. Seorang rasul tidak perlu takut dengan ayat-ayat Allah. Lalu itu permulaan baba Allah Ta'ala menyebut gambaran bagaimana Nabi bermula dengan ketakutan, tetapi insya-Allah busyara akan datang kepada Nabi, iaitu Nabi akan diberikan oleh Allah apa yang diberikan kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam, yakni kemenangan. Dakwah ini akan menuju kepada kemenangan. Ia adalah satu proses mendaki. Ia adalah satu proses yang susah, tetapi insya-Allah Allah akan berikan kepada Rasulullah apa yang dikurniakan kepada Nabi Daud dan kepada Nabi Sulaiman alaihi wassalatu wassalam. Sebab itu kisah Nabi Daud dan kisah Nabi Sulaiman dipaparkan bagi menggambarkan transisi yang akan berlaku kepada Rasulullah. Busyara, berita gembira, daripada zaman ketakutan namanya Makkiyah, insya-Allah akan datang zaman kegemilangan, zaman kemenangan di bumi Madinah. Juga ada gambaran mengenai Daud mewariskan apa yang dipelajarinya dan kenabiannya kepada Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Ini juga memberikan isyarat, ya, wa waritha Sulaimanu Daud. Ini juga memberikan isyarat kemungkinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan dapat melihat detik-detik kemenangan umat Islam sehingga menguasai seluruh tanah Arab. Kerana penguasaan kepada seluruh tanah Arab termasuk tanah Syam, Palestin, Yaman, ia berlaku pada zaman Sayyidina Umar. Nabi sudah wafat, tetapi yang meneruskan kemenangan ini, yang meluaskan daulah Islamiah ini adalah cucu anak-anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibaratnya Sulaiman kepada Daud, kepada anak-anak murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu perkara yang menarik, Ibnu Ashur rahimahullah menyebut, surah ini mula-mula sekali ada kisah Nabi Sulaiman, lepas tu ada kisah kaum Thamud, lepas tu ada kisah kaum Sodom ataupun kaum Nabi Lut. Mengapa kisah Nabi Sulaiman, kemudian kisah Malikatus Saba, kemudian kisah kaum Thamud, kemudian kisah kaum Sodom? Ibnu Ashur menimbulkan persoalan, mengapa cerita kaum Samud kali ini di dalam surah Semut tidak ada kisah kaum Ad? Kerana kebiasaannya Al-Quran membentangkan dua kisah ini seiring sejalan. Sebagaimana surah Asy-Syu'ara, bila Allah sebut Nabi Hud, Allah akan sebut Nabi Saleh. Allah sebut kaum Ad, Allah sebut kaum Thamud. Tetapi apa yang menyebabkan surah An-Naml ini begitu istimewa sehingga tidak dipaparkan babak cerita kaum Ad ataupun Nabi Hud? Dikatakan oleh Ibnu Ashur rahimahullah, ia adalah bagi menunjukkan perjalanan dakwah. Perjalanan dakwah daripada Palestin, pusat pentadbiran Nabi Sulaiman, dan itulah permulaan kisah ini. Kemudian Islam akan berkembang daripada bawah, iaitu daripada Yaman, simboliknya adalah Malikatus Saba. Kemudian Islam akan terus berjalan melalui lokasi Madain Saleh, iaitu utara Arab Saudi, iaitu tempat kaum Nabi Saleh. Lepas tu akan terus berjalan melalui Jordan dan akan melalui Laut Mati, kemudian akan kembali ke Palestin. Ini apa yang disebutkan oleh Ibnu Ashur. Tetapi pada pandangan saya, pada tadabbur saya kepada penyusunan kisah di dalam surah Semut ini, menurut Ibnu Ashur begitu, tetapi saya olah sikit apa yang mungkin Ibnu Ashur maksudkan adalah, ia adalah berita gembira kepada Rasulullah. Seluruh tanah Arab akan jatuh ke tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada anak didik Rasulullah, dan dunia ini akan diperintah dengan penuh keadilan daripada 3 masjid suci, iaitu Masjidil Haram, Masjidun Nabawi dan Masjidil Aqsa. Sebab itu kisah yang pertama yang anda akan temui kisah Musa. Kerana Musa alaihi salam perjuangannya adalah membebaskan Bani Israel daripada Mesir menuju ke mana? Ke tanah suci Palestin. So kisah Musa berada di nombor 1 sebab Musa ini boleh kita katakan the founder of Palestine. Dia yang mengasaskan Palestin. Kemudian walaupun sebenarnya Nabi Yaqub alaihi salam, Nabi Yusuf berada lebih awal sebelum itu. Yang kedua, kisah Nabi Sulaiman, kerana Nabi Sulaiman adalah Nabi yang bertanggungjawab meluaskan ajaran Taurat Nabi Musa kepada kaum yang lebih besar dan meluaskan pemerintahan Islam daripada Baitul Maqdis. Jadi Islam akan memerintah daripada Baitul Maqdis insya-Allah. Palestin akan jatuh ke tangan umat Islam insya-Allah. Kita doakan. Kemudian yang seterusnya, kenapa ada kisah kaum Sabak? Ada kisah Malikatus Saba daripada Yaman. Ia menggambarkan tempat yang paling jauh daripada Palestin pun akan datang kepada kerajaan Islam Palestin. Dan simboliknya adalah Malikatus Saba.
Kemudian dalam perjalanan daripada Yaman, anda akan lalu iaitulah lokasi Madain Saleh. So utara Arab Saudi, selatan Arab Saudi pun akan jatuh ke tangan Baitul Maqdis, dan kemudiannya daripada Madain Saleh akan melalui pula lokasi Laut Mati, lokasi kaum Nabi Lut, di mana di situ pun iaitu tanah Syam, tanah Syria, tanah Byzantine, tanah Jordan, Syria yang diberkati pun akan jatuh ke tangan Baitul Maqdis. Dan kemudiannya kembali cerita ini selepas cerita kaum Lut kembali kepada Rasulullah. Artinya kesemua ini akan dikembalikan pemerintahan kekuatan ini kepada anak didik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi benarlah surah ini menunjukkan flow kemenangan Islam di seluruh dunia, bermula daripada penguasaan the center of the earth, iaitulah Jazirah Arab itu sendiri. Jadi ini yang menarik mengenai surah An-Naml yang tidak berlaku di dalam surah lain, iaitu penyusunan kisah-kisah itu berlaku dengan sangat menarik. Bahkan anda mungkin terfikir, kenapa tidak disusun kisah-kisah ini mengikut kronologi? Karena sefaham kita, Nabi Saleh, Nabi Lut zaman Nabi Ibrahim, Nabi Saleh mungkin terkemudian sedikit, tetapi Nabi Sulaiman dia lebih bawah, lebih berada di bawah dalam hafazan kita 25 Rasul pun. Kenapa tidak disusun mengikut kronologi? Karena surah ini ada cerita yang mahu dipaparkan, iaitulah cerita Hudan terlebih dahulu yang membabitkan kisah Musa, and then kisah Busyra, iaitu kisah berita gembira, dan bagaimana perjalanan geografi itu menuju kepada berita gembira. Maka sebab itu, nikmat kemenangan Islam ini menyebabkan surah ini antara surah yang paling banyak menyebut kalimat Islam dan Muslimin. Subhanallah. Dan anda boleh lihat dengan sangat indah bagaimana perjalanan kemenangan Islam dengan penyebutan kalimat Islam, Muslimin di dalam surah ini sahaja. Anda lihat ayat 31, di mana Nabi Sulaiman menulis surat yang ada kalimat Muslimin, ya, iaitu menyeru manusia di Sabah untuk datang kepadanya dalam keadaan menyerah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menggambarkan dakwah berdasarkan tulisan. Kita sebarkan Islam atas dasar ilmu. Kita cuba mencetuskan dialog dengan bersemuka dan bertemu. Kemudian ayat 38, anda akan jumpa cerita Malikatus Sabah yang sudah terdetik untuk mendekati Islam. Alhamdulillah. Maknanya nak datang ke masjid, nak datang ke Masjidil Aqsa, nak ziarah, nak jumpa direct, nak berdialog dengan pendakwah, dengan ustaz ataupun dengan Nabi Allah Sulaiman alaihi salam. Dah terbuka pintu hati dia. Jadi ini menggambarkan dakwah itu sudah berkesan hanya dengan surat, hanya dengan tulisan. So ayat 38 menggambarkan bagaimana Nabi Sulaiman berusaha untuk sedaya upaya supaya Malikatus Sabah benar-benar menjadi seorang Muslim tanpa sebarang ancaman atau peperangan. Qabla an ya'tuni muslimin, juga perkataan muslimin. Kemudian flow seterusnya dakwah ini akan berlaku apabila berlakunya dakwah dengan menggunakan teknologi kepakaran. Ini digambarkan dalam keadaan Malikatus Sabah itu melangkah masuk ke dalam Masjidil Aqsa, melangkah masuk ke dalam istana Nabi Allah Sulaiman. Pegawai Nabi Sulaiman mengambil kesempatan untuk terus mempromosikan Islam dan Muslimin. Lihat saja ayat 42 di mana para pegawai Nabi Sulaiman berkata mengenai Islam ketika Malikatus Sabah kagum dengan kehebatan yang dikurniakan kepada Nabi Sulaiman. Wa utinal ilma min qabliha wa kunna muslimin. Kalimat muslimin sekali lagi, iaitu menggambarkan usaha dakwah lisanul hal dengan teknologi kepakaran. Kemudian anda dapat lihat akhirnya Malikatus Sabah masuk Islam dan mengungkapkan kalimat wa aslamtu ma'a Sulaiman pada ayat 44. Lalu apakah peranan Rasul? Maka ayat 81 mengungkapkan sekali lagi perkataan muslimin, di mana pada ayat 81 ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberikan peringatan yang hanya akan mendengar ayat-ayatmu wahai Rasulullah adalah mereka yang benar-benar muslimin seperti Malikatus Sabah yang mahu mencari Tuhan, mencari Allah, mencari kebenaran. In tusmi'u illa
man yu'minu bi ayatina fahum muslimun. Sadaqallahul azim. Kemudian ayat 91 di penghujung surah ini, Nabi pula mengisytiharkan dirinya, kalau orang lain tidak mahu kepada Islam, it's okay, itu masalah kamu, itu pilihan kamu, tetapi saya mengumumkan diri saya, wa umirtu an akuna minal muslimin, saya tetap akan menyerahkan diri kepada Allah. Subhanallah. Dan bila Allah Ta'ala mengumumkan nikmat kemenangan Islam, nikmat yang akan dikurniakan kepada orang-orang Islam, maka apa yang perlu diungkapkan di mulut kita? Kita perlu ungkapkan Alhamdulillah. Maka sebab itu kita akan dapati surah ini juga banyak mengulang kalimat Alhamdulillah. Di permulaan, di pertengahan, di penghujung surah. Lihat di permulaan, kalimat Alhamdulillah digambarkan pada ayat 15 dengan doa Nabi Sulaiman. Maknanya permulaan kisah yang panjang ini rupa-rupanya bermula daripada sebuah kesyukuran. Sebuah doa kepada Allah, berterima kasih dan memuji Allah atas nikmat yang diberikan oleh Allah yang tidak dikurniakan kepada orang lain, iaitu nikmat untuk memahami bahasa binatang. Ini salah satu yang dikurniakan Allah kepada Nabi Sulaiman, yang menyebabkan beliau mengungkapkan Alhamdulillahilladzi faddalana ala kathirin min ibadihil mu'minun. Kemudian di permulaan cerita ini Allah sebut Alhamdulillah. Di pertengahan surah ataupun di akhir kisah kaum Lut, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menutup tirai kisah-kisah di dalam surah ini juga dengan kalimat Alhamdulillah. Sebagaimana pada ayat 59, Nabi pula diperintahkan untuk mengungkapkan kesyukuran kerana cerita-cerita daripada Al-Quran adalah ayat Allah. Qul alhamdulillahi wa salamun ala ibadihi alladhina istafa. Subhanallah. Kemudian di penghujung surah ini, Rasulullah sekali lagi diperintahkan Allah untuk mengucapkan terima kasih kepada Allah. Kenapa? Allah menjanjikan pada masa depan umatnya pula akan dipertontonkan dengan kehebatan hidayah, kehebatan daripada ayat-ayat Allah. Ini adalah berita gembira. Ayat terakhir dalam surah ini adalah berita gembira. Maknanya Allah reserve, Allah simpan kemukjizatan ayat-ayat Al-Quran ini juga sampai hari kiamat. Bukan hanya kepada Rasulullah, bukan hanya pada anak murid Rasulullah, tetapi ia akan terus muncul bagai kecendawan yang tumbuh selepas hujan. Iaitulah kemukjizatan yang ditemui oleh para alim ulama kita. Wa qulil hamdulillah. Maka sebab itu Muhammad, kau ucapkan kesyukuran. Wa qulil hamdulillahi sayurikum ayatihi fata'arifunaha. Maka sebab itulah bila Allah bawa berita gembira kemenangan ini dan engkau kena ucapkan Alhamdulillah, maka tidak perlu pelik surah yang muncul selepas itu, surah yang menunjukkan bagaimana, ya, alam tara kaifa fa'ala rabbuk, bagaimana Allah memenangkan Musa alaihi salam dari satu bentuk perancangan yang langsung tidak dapat diteka, dibaca oleh Firaun. Itulah surah Al-Qasas. Tuan-tuan yang dihormati dan dikasihi sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menegaskan di dalam surah Semut ini bukan sekadar kehebatan Quran dan fungsinya membawa hudan dan busyra. Al-Quran juga Allah Ta'ala sebut ia datang daripada siapa? Ia datang daripada siapa yang menyebabkan keagungan Al-Quran ini? Tilka ayat, ia datang daripada tempat yang tinggi, ia seharusnya dimuliakan. Datang daripada siapa, tuan-tuan? Maka perhatikanlah pada ayat yang ke 6, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut wa innaka la tulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Allah Ta'ala sebut daripada mana, daripada siapa sebenarnya Al-Quran ini, wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah dipertemukan, laqiya dipertemukan dengan Al-Quran yang datang daripada mana? Dari Hakimun Alimun. Sila beri perhatian kepada dua nama Allah Ta'ala ini, kerana sekali lagi anda akan dipertemukan dengan kisah-kisah yang menghuraikan Hakim dan menghuraikan Alim. Subhanallah. Artinya Al-Quran yang kau dipertemukan ini, wahai Muhammad, datang daripada yang Maha Hakim dan yang Maha Alim. Baik, Hakim itu apa? Hakim itu berasal daripada kalimat hakama, dan hakama ini menyebabkan terbentuknya kalimat hakim yang memutuskan hukuman,
yang memutuskan keputusan dengan sangat berhikmah, dengan sangat adil dan bijaksana. Hakim artinya yang memutuskan, hakim juga berarti berhikmah. Keputusannya adalah keputusan yang tidak bias, keputusannya sangat bijaksana. Dan kuasa memutuskan inilah menyebabkan Allah Ta'ala sebut pada ayat 78, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut, Inna rabbaka yaqdi bainahum bihukmihi. Yang berarti, dan sesungguhnya Tuhanmu, wahai Muhammad, akan menyelesaikan, akan memutuskan sesuatu keputusan yang terbaik. Setiap hukumnya berlandaskan hikmah. Jadi kita faham hakim adalah keputusan Allah terhadap sesuatu atas dasar kebijaksanaan. Maka sebab itu kisah Musa alaihi salam adalah kisah yang disebut oleh para alim ulama yang mengangkat ilmu munasabah ini, kisah yang menghuraikan hakim, iaitu kisah Musa, kerana ia adalah kisah keputusan Allah untuk memilih bukan orang lain tetapi memilih Musa. Ia juga adalah keputusan Allah untuk mentakdirkan musibah yang rupanya ada hikmah kepada Musa, iaitu musibah blackout, baginda kehilangan cahaya dalam perjalanan kembali ke Mesir. Dan juga keputusan Allah untuk mengurniakan kepada Musa bukan satu ayat, bukan dua ayat, tetapi 2+9, iaitu 11 ayat, berdasarkan fi tis'i ayatin ila Fir'aun. Maknanya Allah berkuasa memutuskan siapa yang mahu diberikan ayat, bagaimana ayat itu akan diberikan, dan berapa ayat kesemuanya. Memang Allah maha berhikmah, maha bijaksana untuk memilih Musa dan bukan memilih Harun, bukan memilih orang lain. Memilih dalam bentuk yang bagaimana, kena naik ke atas, dan memilih dengan jumlah yang mencukupi. Kerana Fir'aun dia mungkin tidak cukup satu ayat, dia memerlukan 2 ayat, bahkan 11 ayat. Jadi Allah sangat mengetahui manusia ini perlukan berapa ayat untuk dia benar-benar mendapat petunjuk. Kemudian kalimat alim. Kalimat alim menyebabkan munculnya kisah Nabi Sulaiman alaihi salam, dan insya-Allah dalam seminar yang akan diadakan oleh saya dengan Akademi Sinergi nanti, insya-Allah kita akan banyak fokus kepada kisah Nabi Sulaiman kerana surah ni terlalu panjang, kita tak ada masa dalam tempoh sehari 6 jam. Jadi insya-Allah fokus kita adalah kepada kisah Nabi Sulaiman sahaja, yang di situ menawarkan terlalu banyak hikmah, terlalu banyak hakim, terlalu banyak keindahan pengajaran daripada kisah Nabi Sulaiman, yang juga menyebabkan surah ini disebutkan sebagai surah Sulaiman kerana banyaknya, dan inilah surah yang paling panjang menceritakan kisah Nabi Sulaiman. Baik tuan-tuan, kisah Nabi Sulaiman menghuraikan maksud ilmu Allah. Kerana Allah Al-Alim mengurniakan ilmu yang menakjubkan kepada Nabi Sulaiman alaihi salam, yang mana dengan ilmu inilah menyebabkan 2 empire bersatu, empire Yaman dan empire Palestin. Bagaimana bertautnya empire ini hanya bermula daripada salah satu ilmu yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman, iaitu memahami bahasa semut. Bayangkan seekor semut yang kecil menjadi asbab kepada bertautnya 2 empire gergasi ini. Subhanallah. Jadi kerana dapat ilmu tentang bahasa semut, maka disitulah cerita ini bermula. Bagaimana Nabi Sulaiman alaihi salam dapat menundukkan kerajaan Sabak dengan ilmu yang dikurniakan Allah. Tetapi satu perkara yang menarik anda akan temui, bukan hanya kisah Nabi Sulaiman, anda akan temui juga kisah Hudhud dengan Nabi Sulaiman. Dan ia bukan sekadar kisah, ia adalah cerita yang menunjukkan pengajaran. Sehebat-hebat Nabi Sulaiman, diberikan Allah ilmu tentang itu dan tentang ini, tetapi Nabi Sulaiman ada sesuatu yang dia tidak ketahui, namanya ilmu ghaib. Apakah ilmu ghaib? Sesuatu yang anda tidak ketahui, sesuatu yang anda tidak nampak, walaupun Allah mengurniakan kepada anda macam-macam ilmu. Tetapi ilmu itu dikurniakan bukan kepada Sulaiman, dikurniakan kepada Hudhud. Ilmu apa tuan-tuan? Ilmu depan mata Hudhud menyaksikan kerajaan Sabak menyembah matahari. Jadi Hudhud mendapat satu ilmu tentang sebuah kerajaan yang menyembah syaitan, menyembah matahari. Ini namanya ilmu yang dilihat depan mata. Ilmu yang disebut ainul yakin. Ilmu yang sangat
sahih. Sebab itu bila Hudhud pulang kepada Sulaiman, beliau menyatakan ahattu faqala ahattu bima lam tuhib bihi wajituka min saba'in binaba'in yakin. Aku bawa kepada kamu wahai Sulaiman berita yang kau tak tahu. So jangan sangka kau tahu kesemuanya. Ada perkara yang Allah pilih aku untuk mengetahuinya. Jadi ainul yakin. Berita gaib ni tuan-tuan adalah berita yang ainul yakin. Subhanallah, berita yang seperti anda tengok depan mata anda. Tetapi kerana Sulaiman tidak melihat depan mata, dia memerlukan bukti. Jadi Sulaiman ditunjukkan Allah di sini, dia rupa-rupanya ada benda yang dia tak tahu. Jadi pengajarannya juga kepada kita manusia, kita seperti Nabi Sulaiman. Ada perkara yang Allah beri kepada kita ilmu, tetapi ada perkara yang Allah tidak beritahu, melainkan daripada pemberitahuan, bukan hudhud, pemberitahuan daripada Al-Quran. Kemudian anda juga akan mendapati Malikatus Saba juga seseorang yang tidak membuat sebarang keputusan mahu berperang atau berdamai melainkan melainkan selepas mendapat pengetahuan ilmu daripada ainul yakin. Maknanya utusan yang diutuskan akan report kepada beliau. So hasil daripada pengamatan, penyaksian dan apa yang dipertontonkan kepada utusan ini, Malikatus Saba akan membuat keputusan. So sangat penting bagi Malikatus Saba membuat keputusan berdasarkan apa yang dilihat sendiri dan bukan dengan sekadar apa yang dia dengar nama Sulaiman ini. So anda boleh lihat bagaimana Malikatus Saba sangat mementingkan maklumat berdasarkan kebenaran, iaitu ainul yakin. Subhanallah, yang akhirnya membawanya kepada hidayah. Yang mana kedua-dua raja ini, ya, sama ada Malikatus Saba ataupun Nabi Allah Sulaiman, akhirnya dengan maklumat ainul yakin maka terbukti benar apa yang mereka ketahui selama ini. Jadi ini menunjukkan Al-Quran membentangkan kepada kita mubin, sesuatu yang ainul yakin. Tetapi anda belum nampak. Ini yang namanya alam gaib. Cerita mengenai azab, cerita mengenai kiamat. Semua benda ini tak berlaku depan mata. Tetapi ingat, ia pasti akan dipertontonkan kepada manusia. Semua kita akan melihatnya dan akan mempercayainya. Dan ini juga menarik bila di penghujung kisah Nabi Sulaiman ini juga ada cerita tentang kemenangan ilmu, di mana jin tidak dipilih oleh Nabi Sulaiman untuk memindahkan arash. Yang dipilih oleh Nabi Sulaiman adalah seseorang yang diberikan ilmu oleh Allah daripada Alkitab. Tengok ya bagaimana ilmu akhirnya Allah Ta'ala kaitkan dengan Alkitab. Surah ini bermula dengan kalimat Alkitab, wa kitabin mubin, dan surah ini pada ayat 40. Bukan umur Nabi sahaja umur 40 baru terima ayat Allah, tetapi pada ayat 40 seseorang yang diberikan ilmu daripada kitab, daripada Taurat, daripada ayat-ayat Allah, maka dia diberikan kelebihan oleh Allah untuk memindahkan sesuatu yang sangat hebat dalam sekelip mata. Tengok ya, ada sesuatu yang membabitkan mata. Dan saya telah nyatakan tadi ainul yakin. Seseorang yang melihat sesuatu, dia akan sangat mempercayainya tanpa perlu sebarang bukti. Kalau nak bandingkan dengan orang yang mendengar sesuatu, ia memerlukan pembuktian. Dan ayat 40 ini menceritakan tentang seseorang yang diberikan ilmu daripada kitab, ilmu yang ainul yakin, maka kebetulan Allah Subhanahu wa Ta'ala merakamkan keupayaannya pun dia boleh memindahkan aras Balqis sebelum Nabi Sulaiman mengerdipkan matanya. Dikaitan dengan mata, tuan-tuan. Subhanallah. Kemudian anda akan dapati surah Semut ini bukan lagi berakhir dengan cerita Sulaiman. Anda akan dapati ada cerita dua lagi kaum, iaitu kaum Samud dan kaum Lut. Soalan timbul bagi orang berfikiran kritikal, apa peranan kisah ini? Untuk apa? Bukankah tadi ia adalah cerita tentang petunjuk, ia cerita tentang busyra? Lalu di mana signifikannya, di mana munasabahnya kisah kaum Samud dan kisah kaum Lut? Kenapa perlu ditambah di dalam surah ini? Ada beberapa jawapan yang indah. Pertama sekali, kisah Nabi Sulaiman adalah kisah mad'u yang datang kepada pendakwah. Tetapi kisah Samud, kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Lut adalah kisah pendakwah yang datang kepada mad'u. So surah ini bermula dengan outside in,
yang duduk di luar namanya Bad'u datang kepada Nabi pendakwah, dan surah ini berakhir dengan inside out, iaitu pendakwah kena keluar mendekati masyarakat, mendekati Mad'u. Jadi ini sesuatu yang indah, menggambarkan para pendakwah tugas benar anda adalah teruskan perjuangan mendatangi Mad'u, tetapi insya-Allah akan ada Mad'u yang didatangkan sendiri oleh Allah kepada anda. Dan kerana tema surah ini adalah berita gembira, anda sendiri jawab soalan, mana yang sepatutnya dimulakan? Kalau dah namanya pemberian berita gembira, orang datang kepada kita ke kita kena cari orang? Nak cari orang satu perkara yang susah. Sedangkan tema surah ini adalah berita gembira. Maka sebab itu Allah Ta'ala mendahulukan orang datang kepada Nabi, barulah disebut seterusnya core business Nabi yang Nabi kena kekalkan, iaitulah terus mendatangi manusia. Subhanallah. Munasabah yang kedua adalah kisah kaum Saleh dan kisah kaum Lut adalah kisah yang menghuraikan persoalan jawapan Malikatus Saba kepada parlimen beliau. Ketika parlimen beliau memberikan isyarat bersedia bertempur dengan empire Nabi Allah Sulaiman, di mana dalam ayat 34 Malikatus Saba berkata, innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha wa ja'alu a'izzata ahliha adillah. Beri perhatian kepada kalimat fasad dan beri perhatian kepada kalimat adillah. Yang pertama kerosakan, yang kedua adalah kehinaan. Dan Allah Ta'ala menyebut wa kadzalika yaf'alun, yang disebut oleh ada ramai para alim ulama kita menyebut wa kadzalika yaf'alun adalah kenyataan Allah Ta'ala sendiri menyokong kenyataan Malikatus Saba yang dirakamkan dalam ayat ini. Jadi Allah Ta'ala menghuraikan, Allah Ta'ala mengemukakan sokongan kepada kenapa dia menyebut wa kadzalika yaf'alun. Apa justifikasinya? Justifikasinya adalah kisah Thamud adalah simbolik kerosakan, fasad, kerana surah sebelumnya menyebut Samud adalah kaum yang melakukan kerosakan di atas muka bumi, dan surah ini memang menggambarkan gangsterism kaum Samud, iaitu 9 orang. Allah tak sebut angka gangster ini di dalam surah lain. Allah sebut angka 9 ini di dalam surah An-Naml, kerana surah ni surah pasal semut. Semut terkenal dengan kuantitinya, dalam kerja buatnya ada teamwork. Dan bukan kebetulan surah ini bermula dengan 9 ayat kepada Nabi Musa and then 9 gangster kaum Samud. Lalu 9 orang ini digambarkan melakukan kerosakan kepada Nabi Allah Saleh. Mereka merancang konspirasi untuk membunuh Nabi Saleh. Dan kisah yang kedua muncul, iaitu kisah yang keempat, kisah adillah, kisah kehinaan manusia, marwah, iaitulah kisah kaum Sodom. Jadi fahamilah kita kisah Saleh dan kisah Nabi Lut ini. Kisah Saleh kisah kerosakan fizikal, dan kisah kaum Lut adalah kerosakan moral. Subhanallah. Maka sangatlah munasabah, sangatlah ada sebab kisah ini muncul, rupanya untuk menghuraikan apa yang belum lagi selesai pada ucapan Malikatus Saba. Orang panggil filem tu to be continue lah. Kemudian sesuatu yang juga indah, rupa-rupanya kisah Nabi Saleh dan kisah Nabi Lut ini adalah kisah untuk membina mindset Rasulullah pada apa yang bakal berlaku. Nabi akan melalui ancaman yang lebih teruk selepas ini. So Nabi dibina mindset lebih awal, Nabi diberikan tasliyah lebih awal, kerana Nabi dalam sirah Nabi akan melalui satu episod di mana Nabi akan dibunuh. Nabi akan ada usaha untuk dibunuh. Maka anda akan dapati ketika surah Asy-Syu'ara memaparkan Nabi Saleh berdebat dengan kaumnya Samud, tiba-tiba dalam surah An-Naml tidak ada rakaman debat itu. Yang ada adalah rakaman konspirasi yang dilakukan oleh saudara-saudara Saleh. Dia mirip cerita saudara-saudara Yusuf yang bersumpah untuk membunuh Yusuf sehingga mengatakan wa inna lasadiqun. Tetapi akhirnya surah ini merakamkan Allah menghancurkan konspirasi mereka. So ini adalah satu bentuk pemberitahuan kepada Rasulullah pada apa yang bakal berlaku, dan Nabi diberikan motivasi yang Allah akan memelihara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kisah kaum Lut pula, anda boleh lihat bagaimana ia memberikan isyarat kepada sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi bila usaha bunuh itu gagal, sentiasa ada orang menggagalkan Rasulullah. Tetapi
kaum ini tidak akan berputus asa untuk menghalau keluar Rasulullah keluar daripada tanah suci Makkah. Maka cerita Nabi Lut digambarkan pula adalah gambaran kaumnya mengatanya Lut ini adalah individu yang cuba nak berlaku suci, unasun yatatahharun, dan kita kena hala dia keluar daripada tanah kita, muka bumi kita. Dia mirip kepada apa yang bakal berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah tuan-tuan. Ini keindahan kisah Thamud dan kisah Lut di penghujung surah ini. Dan kisah azab kaum Thamud adalah kisah azab daripada bumi, dan kisah azab kaum Nabi Lut kisah azab daripada langit, iaitu angin. Subhanallah. Di bawah Allah kontrol, di atas Allah kontrol untuk menjaga rasulnya. Dan sedia maklum surah ini bermula, ya, Allah Taala cerita pada ayat 3-4, iaitu alladzina yuqimunas salah wa yu'tunaz zakah wa hum bil akhirati hum yuqinun. Iaitulah siapa? Anda boleh lihat modalnya adalah Musa alaihi salam dan malikatus Saba. Kemudian innal ladzina la yu'minuna bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun. Ayat 4. Ayat 4 ni siapa pula modalnya? Iaitulah kaum Thamud, iaitulah kaum Lut, and then kaum musyrikin Makkah itu sendiri. Subhanallah. Jadi tuan-tuan, mari kita lihat pula apa lagi yang disentuh di dalam surah An-Naml ini. Rupanya belum tamat lagi dengan tamatnya kisah Nabi Lut. Subhanallah, kita akan dapat lihat tujuan utama surah ini adalah untuk membuktikan ada sesuatu yang manusia tidak tahu, iaitu namanya akhirat, namanya alam gaib. Sebagaimana Nabi Sulaiman, dia tidak tahu tentang kerajaan Sabak, maka kerajaan Sabak itu adalah ilmu gaib bagi beliau. Sehinggalah Hud mendatangkan ilmu ainul yakin kepada Nabi Sulaiman, lalu Nabi Sulaiman mengesahkan ia adalah berita yang benar. Kita juga begitu, kita tidak tahu apa yang bakal berlaku. Sebab tu indah, ya, nama surah ini adalah An-Naml, dan dikatakan ia tauqifi, dan nama surah memberikan isyarat kepada intipati dan tujuan surah ini. Kerana bila anda perhatikan babak semut di dalam surah ini, semut memberikan arahan, ya, kepada anak-anaknya, tolong masuk sekarang ke dalam lubang, kerana aku nampak apa yang kamu tidak nampak. Ada bahaya kat depan tu, ada azab kat depan tu, iaitulah kedatangan Nabi Sulaiman. Nanti kamu akan dipijak-pijak. La yahtimannakum Sulaiman. Jadi anak-anak ini, walaupun dia tak nampak sebab dia duduk kat bawah, tetapi dia percaya kepada Rasul, bukan Rasul, permaisuri ini. Bila permaisuri ini mengumumkan berita gaib, iaitu bahaya on the way, lalu mereka mentaati. Tetapi manusia kenapa tidak belajar daripada semut yang mentaati arahan permaisurinya walaupun tak nampak depan mata? Lalu tuan-tuan, maka tidak perlu pelik, ya, Allah Subhanahu wa taala membawa kita kepada cerita tentang Allah berkuasa di langit, Allah berkuasa di bumi, Allah berkuasa di darat, Allah berkuasa di laut, Allah berkuasa ketika cerah, Allah berkuasa ketika gelap. Ailahun ma'allah, ailahun ma'allah. Semua cerah, gelap, laut, darat, siang, malam, langit, bumi yang kamu nampak, yang kamu tak nampak. Langit represent benda kamu tak nampak, bumi represent apa yang kamu nampak. Semua ini menunjukkan dikawal oleh satu kuasa sahaja, satu zat sahaja. Ailahun ma'allah diulang 5 kali. Ini antara yang menutup tirai surah An-Naml, bagi menunjukkan dunia ini yang kamu nampak, yang kamu tak nampak, dikawal oleh satu kuasa, yakni ilahun ma'allah. Hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengawalnya. Sangat menarik tuan-tuan kalau anda dapat perhatikan flow ilahun ma'allah, ilahun ma'allah. Pertama sekali anda akan dapati mula dengan cerita mengenai langit, iaitu pada ayat yang ke-60. Ilahun ma'allah yang pertama, anda akan jumpa ada kaitan antara langit, bumi dan apa yang turun daripada langit, iaitu hujan. Subhanallah, yang menyebabkan tumbuhnya pohon, yang memberikan nikmat kepada manusia. Dan bukan kebetulan kisah yang pertama di dalam surah ini ada kaitan dengan suara daripada Allah, suara daripada langit, dan tempat Nabi Musa itu berdiri adalah tempat di mana pohon itu mengeluarkan api, tetapi di situ diberkati dan Musa mendapat ketenangan. Subhanallah. Kemudian ilahun ma'allah yang kedua adalah membabitkan bumi dan nikmat yang ada di dalam bumi, dari sungai
sungainya, dari bukitnya, daripada lautnya. Dan bukan kebetulan kisah yang kedua membabitkan permulaan kenikmatan kepada Nabi Sulaiman, iaitu makhluk di dalam bumi yang Nabi Sulaiman boleh dengar, namanya semut. Kemudian ilahun ma'allah yang ketiga anda akan temui pada ayat 62, iaitulah Allah Ta'ala cerita yang Allah akan memperkenankan permintaan mereka yang benar-benar mahu menjalankan tugas khulafa. Anda tengok kalimat khulafa, iaitu memakmurkan. Quran sendiri mentafsirkan sebagai ista'marakum fiha wasta'marakum fiha, yang memberikan pembangunan yang baik, memberikan keadilan, memberikan keamanan di atas muka bumi Allah, dan bukan sebaliknya menumpahkan darah sebagaimana yang dibimbangi oleh malaikat kepada khalifah. Maka tidak kebetulan kisah yang ketiga anda akan temui adalah kisah makhluk yang mahu menumpahkan darah rasulnya, yang mana rasul tu kata kamu ni khalifah, tetapi mereka nak bunuh para rasul, itu kaum Samud. Kemudian ilahun ma'allah yang keempat adalah membabitkan darat, kemudian laut dan angin yang bertiup. Tuan-tuan, bukan kebetulan ada kaitan kisah yang keempat kaum Nabi Lut dengan angin yang dihantarkan kepada mereka, yakni angin yang membawa batu. And then ilahun ma'allah terus membawa kita kepada alam gaib, iaitulah thumma yu'iduh, iaitulah Allah akan mengulang semula penciptaan kita. Allah akan hidupkan semula kita daripada lubang kubur untuk melalui akhirat. Inilah dinamakan surah Makkiyah, dan inilah menjadi penegasan surah An-Naml, berita tentang masa depan. Subhanallah. Dan surah ini berakhir dengan permulaan. Surah ini berakhir dengan permulaan. Mari saya buktikan, subhanallah, bagaimana apa yang disebut sebagai bagaimana sesuatu itu bermula. Demikianlah dia akan berakhir. Allah menyimpulkan, surah ini bermula dengan kalimat mubin, iaitu pendedahan eksklusif. Maka surah ini pada ayat 79 memuji Rasulullah yang mendedahkan apa yang didedahkan Allah tanpa rasa takut, tanpa rasa malu. Perhatikan ayat 79 di mana fatawakkal 'ala Allah innaka 'alal haqqil mubin. Kalimat mubin berulang sebagai salah satu bentuk pujian daripada Allah kepada sikap Nabi yang setia dengan kebenaran daripada ayat-ayat Allah. Kemudian tuan-tuan, Al-Quran juga disebut mubin pada ayat 75. Sila perhatikan mubin. وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ. Lepas Allah Ta'ala sebut pasal ilahun ma'allah, lepas tu Allah Ta'ala sebut pasal akhirat itu benar berdasarkan dalil-dalil kauniyah tadi. Dan Allah Ta'ala bongkarkan sikap musyrikin Quraisy yang terus menerus tidak mahu mendengar wahyu, bahkan mahu bersikap sebagaimana sikap kaum Samud ke atas rasul mereka. Lalu Allah Ta'ala menyebut, ya Rasulullah, jangan risau, tugas kamu adalah bertenang dengan wahyu ini dan yakini tidak ada perkara gaib di langit dan di bumi kecuali telah tercatat sepenuhnya di dalam kitab ini mubin, dia menerangkan segala-galanya. Dan bukan kebetulan sekiranya anda akan dapati ada kisah Musa yang melengkapkan muqaddimah surah An-Naml, iaitu kehebatan Al-Quran pada mengeluarkan seseorang daripada kegelapan, menghidupkan hati yang mati, dan ia bererti hudan. Maka Allah menyebut pada ayat 76 sesuatu yang ada kaitan dengan Nabi Musa, iaitu Nabi membawa keluar Bani Israel. Anda akan dapati inilah satu-satunya ayat yang merumuskan hikmah kenapa kisah Nabi Musa bersama dengan Bani Israel antara kisah yang paling dominan di dalam Al-Quran. Bahkan kisah pertama yang anda akan temui pun, kisah yang mula-mula yang anda akan temui pun di dalam mushaf Al-Quran surah Al-Baqarah, iaitulah ayatnya, inna hadzal Qur'an yaqussu ala Bani Israel akthar alladhi hum fihi yakhtalifun. Inilah dia Al-Quran, wahai Muhammad, yang membawa kisah-kisah yang mana bila dihadapkan ke atas Bani Israel, iaitu Yahudi pada zaman kamu nanti. Ini pun berita gembira kepada Rasulullah. Nabi akan sampai ke tanah di mana ada orang Yahudi, yakni Yathrib.
di mana Bani Israel, cerita-cerita Bani Israel, Yahudi ni akan mendapati tak ada pun dalam kitab mereka. Kenapa ya? Sebab orang-orang sebelum mereka telah memadamkan kisah ini. Lalu Al-Quran mengembalikan kisah-kisah ini sehingga Yahudi tidak boleh mempercayai kisah ini. Khususnya ayat-ayat dalam Taurat sendiri yang membenarkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan satu perkara yang menarik juga tuan-tuan, sekiranya anda lihat kalimat walla mudbira pada ayat 10, iaitu Musa melarikan diri bila ayat Allah berlaku. Maka Allah kata jangan lari, datang kemari, jangan takut. Ini ayat Allah, kena rasa tenang dengan ayat Allah, iaitulah ular. Tiba-tiba pada ayat 80 anda dapat lihat kalimat yang sama berulang, wallau mudbirin, yang merujuk kepada Rasulullah. Kamu tidak akan boleh menyampaikan Al-Quran kepada orang yang melarikan diri. Yakni apa? Yang memekakkan telinganya, iaitu ayat 80. Tengok ya, subhanallah. Dan anda fahami, lepas kisah Nabi Musa ada kisah Nabi Sulaiman mendengar binatang berkata-kata. Dan bukan suatu kebetulan anda akan temui ada pula babak penutup di dalam surah ini membabitkan binatang berkata-kata. Subhanallah, antara tanda kiamat akan keluarnya bukan semut yang bahasanya boleh difahami oleh manusia, tetapi binatang daripada muka bumi. Sebagaimana semut di dalam muka bumi, yang mana semua manusia akan mendengar ucapan binatang ini. Perhatikan pada ayat 82. وَإِذَا وَقَعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَّةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ أَنَّ النَّاسَ كَانُوا بِآيَاتِنَا لَا يُوقِنُونَ. Yang semut tadi boleh dengar, boleh yakin dengan peringatan daripada permaisuri, tetapi binatang akan kata manusia tidak pernah yakin dengan ayat-ayat yang disampaikan oleh permaisuri mereka, yakni Rasul mereka. Subhanallah. Dan perhatikan juga cerita Nabi Sulaiman pada ayat 17, ada gambaran perbarisan yang dibuat. Ini bukan sekadar gambaran teamwork, team building tuan-tuan. Fahum yuza'un disebut pada ayat 17, dan perhatikan fahum yuza'un berulang pada ayat 83. Ia menunjukkan perbarisan yang dilakukan oleh Nabi Sulaiman, binatang-binatang dan segala yang ditundukkan kepada Nabi Sulaiman. Wa husyira li Sulaiman, husyira itu sebenarnya menggambarkan mahsyar. Sebab itu pada ayat 83 Allah Ta'ala berkata mengenai pada mahsyar, wa yauma nahsyuruhum min kulli ummatin faujan mimman yukadzibu bi ayatina fahum yuza'un. Allah Ta'ala akan jatuhkan hukuman pada hari itu ketika Nabi Sulaiman tidak mampu menjatuhkan hukuman kepada Hudhud. Kenapa? Kerana dia tidak dapat lagi diketahui tujuan kehilangannya. Subhanallah. Dan satu perkara yang juga begitu indah, anda akan dapati kisah Samud muncul, kisah Lut muncul. Apa yang mereka buat di malam hari, betul kan? Samud rancang konspirasi di malam hari, kaum Lut melakukan perbuatan homoseksual di malam hari. Tiba-tiba selepas Allah cerita pasal binatang berkata-kata, Allah mengembalikan kita kepada apa fungsi malam sebenarnya. Subhanallah, pada ayat 86. Alam yarau anna ja'alna al-layla liyaskunu fihi wan-nahara mubsira inna fi dhalika laayatin liqaumin yu'minun. Kemudian 4 ayat membentangkan gaib, bahaya menunggu di depan. Macam semut, dia bagi tahu depan tu ada bahaya. Kita manusia apa bahaya? 4 ayat, iaitulah daripada ayat 87 sampai 80, iaitu sampai ayat yang ke-90. Anda baca, anda akan gurun. Iaitulah mengenai tiupan sangkakala, apa yang akan berlaku, semua orang akan datang menghadap. Lepas tu tentang pergerakan gunung yang membabitkan gambaran hari kiamat, bagaimana gunung akan bergerak seperti awan. Lepas tu pembalasan yang akan berlaku kepada manusia. Subhanallah. Dan surah ini berakhir dengan peranan Rasulullah adalah teruskan menyampaikan, dan inilah yang telah dinyatakan dalam mukaddimah surah ini. 3 ayat terakhir menegaskan ayat yang pertama yang ada di dalam surah ini. Jadi bersama dengan saya di dalam seminar Ibrah surah Semut, insya-Allah
bersama dengan Akademi Sinergi, dan ayat yang kita akan fokus adalah ayat 15 hingga ayat 44 sahaja, lebih kurang 30 ayat sahaja daripada 93, iaitu babak Nabi Sulaiman. Kerana Al-Quran ini kita perlukan tadabbur, jangan dikejar kuantiti ayatnya, tetapi yang kita mahu lakukan adalah walaupun satu ayat, kita melihat daripada pelbagai perspektif, daripada pelbagai tadabbur. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.